أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayat yang ke 84 Surah Maryam. Surah Maryam ni dia ada 98 ayat. Dekat nak habis dah ni. Jumpa dah 311. Boleh dah baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا تجعل عليهم إنما نعد لهم عدا terjemahan dia fala taj'al, oleh itu janganlah engkau bersegera alaihim, ke atas mereka. Maknanya janganlah engkau bersegera minta diturunkan azab, diturunkan seksa ke atas mereka. Innama na'uddu lahum adda, kerana sesungguhnya kami, siapa kami itu? Allah telah menghitung untuk mereka perkiraannya. Okay. Tak usah duduk minta tunggu cepat lah bala je. Kalau kita mengikut ego kita kan, ada benda tak kena dengan kita, kita nampak benda tu salah dengan Tuhan, kita minta supaya bila nak turun bala. Tuhan kata dia ada kiraan dia, ada hari dia. Dia tak pakai jadual kita, dia pakai jadual dia. Okay. Huraian dia dah. Maknanya janganlah terburu-buru untuk meminta diturunkan azab ke atas mereka agar bumi ini bersih daripada perbuatan jahat dan maksiat yang dilakukan oleh orang kafir. Bumi ni nak suruh jadi bersih daripada buat jahat, daripada orang buat maksiat, daripada orang kufur. Maka kalau boleh kita kat waktu turun ke azab, dia kena balas selalu. Tapi Tuhan jawab tadi, dia ada kiraan dia, dia ada jadual dia, dia ada hitungnya dia. Alasannya ialah kerana Allah sendiri telah menghitung beberapa lama lagi masanya untuk menurunkan azab ke atas mereka. Tuhan tidak lupa. Setiap perkara yang dibuat oleh manusia, dia kebalah dengan balasan yang setimpal. Cuma setara mana, macam manakah pembalasan dia, bila dia nak turun balasan dia, itu ada dalam perancangan dan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih kurang makna ayat tadi. Tengok pula ayat 85. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Okay, yauma nahsyurul muttaqin. Tuhan sebut, ingatlah hari kami iaitu Allah nahsyurul muttaqin, himpunkan orang-orang yang bertakwa, ila rahman, untuk menghadap Allah Tuhan yang bersifat Rahman, yang kasih sayang, wafda, dengan berpasukan. Di sini Allah memberitahu pula, kalau tadi cerita orang kafir, diminta di mana minta kalau boleh turun bala tu dengan segera, kalau boleh balas selalu. Ini ayat yang seterusnya, ayat saat ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita keadaan orang yang bertakwa. Orang berjauh lah orang bertakwa ni, orang yang ikut apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Ini makna bertakwa. Jadi
Orang takwa ni balasannya lagu mana? Bahawa mereka dibangkitkan dan dihimpunkan di padang mahsyar dalam satu rombongan untuk diraikan dan diberi penghormatan daripada Allah yang bersifat Ar-Rahman, Tuhan yang pengasih. Jadi keadaan ragai manusia yang kita kelih hari ni sebagai gambaran orang-orang yang orang-orang yang mendapat tempat atas dunia ni kan. Kita tengok lagu mana dia diraikan, makan pun suku, duduk kemah suku, dah. Itu hak manusia buat. Jadi oleh kerana kalau atas dunia pun kita terasa dah, kita berasa sedapnya demo duduk tempat sejuk, kita duduk tempat panas. Lepas tu dengan disambut pula dengan penuh penghormatan. Apa permaidani merah pula, bui makan ni nah pula tak serupa dengan makan ni orang jamu kita. Kalau lagu tu lah kita tengok atas dunia, maka benda tu juga akan berlaku di akhirat. Tapi cuma penilaian cara nak letak siapa dia tu duduk tempat yang orang panggil dif kehormat tu, siapa dia pula hak duduk hina tu, itu perkiraan Tuhan. Dia berdasar kepada takwa. Jadi kita pagi petang siang malam ni takut terlucu bagai tu ya. Kalau boleh kan, cuba kita gambar di padang mahsyar, walaupun dia sebut tak ada lah tempat yang paling susah sekali, tapi kalau sudah jadi rombongan yang diraikan, orang Tuhan sendiri sambut, beri penghormatan, tak ada timbul lah. Semua benda susah yang kita duk dengar tu, seksa kubur, soalan muka nakir, niti atas titian, hok gerung belaka tu tak? Atas sirak tu, muka api neraka jahanam duduk bawah. Gapo dia lagi? Duduk di padang mahsyar, nak nanti kau masuk neraka, kau masuk syurga tu, begitu dah manusia lalu. Hok susah tu memanglah hok susahnya. Hok neraka dengan Tuhan. Kalau hok senang, dia tak jumpa susah, masuk lebih kubur tu boleh nikmat dah. Baiklah. Jadi kita ni lah ni ada peluang lagi lah ni. Tak mati lagi kan? Ikhtiar lah. Kalau boleh kita nak cabut nyawa tu sedap selalu. Tak ada sakit orang. Sedap-sedap atas dunia setara mana sangat. Nak makan pun tak boleh terlajak dah. Makan banyak, lebih gula, lebih kolesterol dah. Dan duduk di akhirat nanti kan. Makan meni ikut dan. Dia tubuh bukan tubuh ni dah. Jadi maknanya dia sebut sini ni, di pada mahsyar tu, orang-orang yang bertakwa tu, Tuhan akan sambut. Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, maknanya Tuhan yang penyayang, Tuhan yang pengasih ni, dia akan sediakan penghormatan, diraikan orang yang bertakwa. Jadi apa dia? Orang yang bertakwa lah. Orang yang berjaya ialah orang yang bertakwa. Okey. Diriwayatkan dari sebuah asar. Asar ni maknanya dia bukan hadis. Kalau perkataan Nabi tu dia panggil hadis. Kalau lah perkataan kau perbuatan sahabat, perbuatan hak kedian pada sahabat dipanggil tabi'in, itu dia panggil asar. Ini dia sebut sini asar ni apa dia? Kata-kata Ali bin Abi Talib. Jadi Ali bin Abi Talib kata, Sayyidina Ali dia kata bahawa rombongan itu disediakan kenderaan berupa unta yang tidak pernah dilihat keindahannya oleh manusia. Itu dia gambarnya unta. Sebab Sayyidina Ali tu dia sebut situ tak ada lah kenderaan yang paling molek pada masa tu unta je. Tak ada BMW, Lamborghini, tak ada. Ya, kereta-kereta mewah tak ada. Itu mengikut pendapat. Sayyidina Ali dia tengok kenderaan yang paling comel sekali lah unta hok mahal sekali, unta hok tak pernah tengok. Kalau kita nak ibarat lah ni kak, mungkin kalau Sayyidina Ali dia duduk zaman ni, dia tak buat ibarat unta. Dia sebut kereta ni lah kereta-kereta mewah, Rolls Royce. Tak ada kereta yang paling mahal sekali tu, kereta Rolls Royce. Dia akan disambut dengan kenderaan yang tak pernah tengok. Di mana tu? Di padang mahsyar. Ya kita kata duduk bertindih manusia atas ke bawah, peluh rapat ke telinga. Tak, keadaan tu maknanya susahnya duduk tu. Susah tu hak susah. Kalau hak sini masuk di padang mahsyar tu,
sedia dengan kenderaan mewah, hamparan permadani merah. Tak? Unta tersebut dipakaikan pelana emas dan tali rasnya daripada zabarjat, batu permata maknikam. Hidup berasa ini gambaran Sayyidina Ali. Tak tepat lah kalau dengan keadaan lain ni. Mungkin dia tidak Nabi kan. Kita kata duduk dah. Orang tidak duduk nak naik unta, tak duduk musuh mana saya esok. Orang dengan kereta, kita dengan unta. Kau kan nak naik unta? Dia bubuh pula zabarjat. Kalau kita tengok sini kan orang kaya lah ni. Tu Arab mana tu? Kereta sebuti dia saluk ngemah. Tengok. Di Kuwait tau. Kereta sebuti. Mati tu. Kereta sebuti dia baluk ngemah. Ni dia sebut dengan kayanya dia. Jadi mereka mengendarai unta tersebut sehingga ke pintu syurga. Duduk pada masa tu naik kenderaan itu tuju ke syurga. Tak ada saya susah sikit aku. Itu cerita sikit sebanyak hadis ayat Quran daripada ayat 85. Tengok 86 ni pula. Ni cerita orang yang berdosa pula. Saat ni cerita orang bertakwa dah. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Tuhan kata wa nasuq, kami akan pandu. Nasuk ni makna pandu, macam bawa kereta tapi dihalau. Dia kata dihalau siapa? Al-mujrimin, orang-orang yang bersalah, orang berdosa. Bila sebut mujrimin ni kafir kah, munafik kah, fasik kah, tu masuk dalam mujrimin. Jadi welo hamba pergi ke mana? Ke neraka, ila jahannam, ke neraka jahannam. Dalam keadaan wirda, dagu hau, nak putus orang tekok. Hamba pergi ke neraka. Sambung lagi ayat ni 87. La yamlikuna syafa'ata illa man ittaqadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Orang saat ni, orang mujrimi saat ni, la yamlikuna syafa'ah, tidak berhak mendapat syafaat, pertolongan. Lebih-lebih lagi asy-syafa'atul kubra daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita nak minta syafaat daripada Nabi, ada syarat. Bukan semua orang hak boleh syafaat. Tak. Nabi walaupun dia tu siang kelih ke umat-umat dia, tapi kalau tepat straight, Nabi straight. Kita dengar ada hadis dulu, rasa dah ada baca dah dulu. Ada satu golongan itu tergantung, tak boleh masuk, tak nak pergi ke kolam dia, kan nak pergi minum air di kolam Kausar. Ingat lagi tak baca dulu. Nabi tanya apa tu kak, jadi tak boleh mari pun waktu tu. Ada orang tahan. Semua kan umat-umat Nabi boleh mari minum air dia di kolam dia, kolam Kausar sebut tu kan. Seorang ni mari minum, dia sebutkan gayung je dengan nyebuknya banyak pakat minum belah mana tahu kolam tu bersama mana tu. Dia kata tak ada lah air yang paling lazat, pakat minum di kolam. Ilal haudin nabi, mari kepada kolam Nabi. Bila mari tu ada satu puak tu kena tahan. Nabi pun tanya. Nabi ni patut dia nak beri syafaat. Kalau hak kena tahan, dia kata apa tahan tu? Mari umat aku. Siapa dia tu tahan? Mari umat aku. Dok. Bila melekat tahan, dia tanya apa tu orang tu kena tahan? Buat marilah dia tu umat aku berlaku kan. Melekat ni jawab, betul umat Muhammad, tapi dia buat kerja tak serupa dengan hak musuh. Musuh buat amalan lagu ni, dia buat lagu ni. Dia musuh lagu ni, buat amalan lagu ni. Hak ni je kita bimbang kalau ada amalan hak Nabi tak buat, kita pakai rekod dengar, kita bersandar kepada tu ayah ni, tu lebar ni amalan tak lebar, ambo boleh ni. Tapi tengok Nabi tak buat.
Pak Nabi kata lagu mana bila mereka kata, "Hei Muhammad, walaupun ni umatmu, tapi paling melakukanmu, tikamu tak ada puak-puak mu ni, pergi buat amalan yang tidak serupa denganmu." Nabi pun boleh kata ke panah, cuba tengok tak. Okey, hamba jauh, jangan mari. Tengok. Tak ada, dia jadi tak ada belah kesian masa tu. Nampak tak? Jadi sebab itulah, kita nak jangan duduk sedap angin-angin kita kata tak apa Nabi ada. Aku berdosa, kok mana pun Nabi beri syafaat. Nak tahu lagu mana Nabi beri syafaat, dengar cerita tadi lah. Orang lagi minum air di kolam tu, tak serupa dengan dia sendiri tolong hamba. Nabi. Jadi orang yang boleh syafaat lagu mana? Kecuali orang yang telah mengikat perjanjian, buat agreement. Agreement dengan Nabi lagu mana? Iman dan amal soleh. Iman kita biar betul sing. Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Nabi kita. Biar kita ni pegang kemah kemi lapas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu bila beriman tu amal soleh. Amal soleh belum nak jadi amal soleh ni, amalan tu kena betul dengan Nabi suruh dulu. Sebab tu kalau kita nak buat satu amal, biar kita kira juga Nabi buat ke ada amalan ni. Kalau Nabi tak buat, tak usah royak tok ayuh, tok lebah, tok guru, maulana mana mai royak sekalipun, kalau hak Nabi tak buat, amo takut nak buat. Takut tak serupa dengan Nabi, Nabi hamba seksa. Nak lagu mana? Jadi orang yang mengikat perjanjian ni, orang yang beriman, amal soleh, maka di sisi Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Sebaliknya orang-orang kafir pula. Nombor satu tadi dia ulah ayat yang ke apa ni? Ayat keadaan orang orang beriman tadi, dia naik kenderaan tuju ke syurga tu dalam keadaan disambut sebagai tetamu yang hormat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang kafir ni dalam ayat lepas pada tu diseret ke neraka dengan berjalan kaki. Leher mereka pula merasa hati putus. Buat nak putus leko kerana kekeringan dan kehausan. Kita boleh berasa dalam puasa kita haus tak gini mu dak. Dalam puasa belah mana boleh haus. Dalam keadaan haus tekuk kering nyu hamba berjalan kaki pula. Nak pergi ke mana bukan gitu pak sedap. Nak pergi tuju ke neraka. Ya Allah. Kena mikir acak kali kita duduk atas dunia ni. Nak tebang nak buat benda hak tak serupa dengan Nabi, hak Tuhan marah, nak tebang buat juga. Gerah ni dia royak dah lah ni. Kalau kita ni tak boleh nak berjaga-jaga benda lagi ni, cara guna dia royak benar dah benda ni. Yang kedua, Allah menjelaskan bahawa tiada seorang hamba pun yang akan mendapat syafaat, yang akan mendapat pertolongan di akhirat nanti, kecuali jika dia dijanjikan untuk mendapatkannya. Lagu mana janji? Kita tak pernah janji dengan Nabi, muka tak jumpa dengan Nabi. Rasulullah, mu nak beri kau syafaat pertolongan aku esok. Kalau ada Nabi boleh tanya, kita tak jumpa dengan Nabi. Dia kata orang boleh syafaat lagu mana? Kerana di dunia dulu dia mendapat petunjuk dan menjadi orang yang baik. Itu je. Sebab tu dia sebut, apa dia? Bapa ni jauh sikit. Boleh dengar molek? Boleh dengar molek? Bapa je pula rasa tak dengar molek. Puah dia kecil tak dengar, kau tak dengar ni. Pecah ke mana? Ni boleh? Okey ni. Okey, dia tak boleh rapat dak ni. Baik. Sebab tu dia kena ayat fa inna asraqal hadis kitab Allah. Sebaik-baik perkataan itu ialah kitab Allah. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok ni. Kalau kita atas dunia ni pegang dua perkara saat ni. Turut Quran, turut hadis, maka itu adalah perjanjian, agreement kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat syafaat dan pertolongan. Situ duduk. Okay.
Kadar syafaat. Setahu mana lah pertolongan itu. Bergantung kepada kadar petunjuk yang didapati semasa di dunia. Kau rapat kita dengan petunjuk Nabi, kau mudah dapat petunjuk. Start daripada kita semayang. Kita kata aku nak semayang ni nak serupa dengan Nabi. Sebab Nabi pesan dah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Mu semayanglah serupa mu tengok aku semayang. Kita nak tengok guano Nabi mati dah. Tengok orang hak dia boleh berayak rapat ke Nabi. Nampak tak? Kita tu tok guru kita. Kita kena cek molek tok guru kita ni bawa hak Nabi ke tak. Sebab Nabi kata kalau mu semayang, mu kena semayang serupa aku suruh. Tak serupa dengan aku, mu duk perasan seorang je. Aku tak terima. So aku nak tunjuk syafaat, aku nak beri syafaat, tolong yang saya. Apa tak? Jadi setara mana pertolongan Nabi itu bergantung kepada setara mana kita pegang kemah sunnah dia, petunjuk dia. Semayang serupa Nabi semayang, puasa serupa Nabi puasa, selawat serupa Nabi selawat, zikir serupa Nabi berzikir, pergi perangai kita serupa Nabi suruh. Tak? Kira bicara, jual beli, urus mengurus, jual apa ni? Bersaing dengan orang, wak kira bicara, musyawarah sana, musyawarah sini, serupa dengan hak Nabi suruh. Maka esok dia kecek. Sebab amalan kita ni kita kena ingat, Tuhan tengok, Nabi tengok. Wa qul i'malu. Tuhan sebut dalam Quran itu. Wa qul i'malu. Buat amalah kamu. Buat amalah masa mu atas dunia. Tapi ingat, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Nanti esok Allah akan tengok amalan kamu, Rasul akan tengok, dan muni akan nilai. Allah akan nilai, Rasul akan nilai. Bukan kata buat, dia kata apalah aku buat dah. Dia cek sesuatu. Mana nak tengok failmu. Hak tu ya lama, berkali bercara pada masa ribu-ribu tahun ni. Seorang-seorang cek. Semayang mu lagu mana? Puasa mu lagu mana? Muka ni lagu mana? Amalan mu lagu mana? Kalau kita tetap serupa dengan Nabi kata apa yang membuat lagu ni, aku suruh lagu mana? Aku jadi Nabi masa dulu, aku cayu kok dia ni untuk lebah ni pakai serban besar ni. Bukan main lagi. Kecek nampak lemah lembut sedap kecek. Tu dia. Kamu tu dia tu, dia ni tu aku ke tak? Kan Nabi tanya. Kita mana tahu dia tak? Tak boleh buat mana tahu gitu. Aku beri otak benar. Aku beri ring ke derak kamu. Aku beri fikiran. Aku suruh mu cari. Sebelum mu nak ngaji dengan Tok Guru tu, mu cek molek. Tok Guru mu tu bawah aku ke bawah dia. Kau mana? Duduk situ. Nak mikir banyak kita ni. Esok kan, kita seorang dah. Tak ada. Seorang diri yang kejumpa. Tak ada peguam, tak ada siapa. Kita sendiri jawab depan Tuhan. Okey? Sambung ayat yang ke-88. Tak ada habis kau. Dia ada 98. Dalam surah Maryam ni ada ayat 98. Tak? Rasa tak? 98. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Ni dia bagi cerita orang kafir ni pula. Wa qalu, dan berkatalah, siapa dia kata? Orang kafir. Ittakhadha ar-rahman walada. Allah ni ada anak. Oh ni Tuhan kalau ada banyak-banyak benda ni, pasal dia panggil syirik ni. Benda yang paling dia marah sekali bersyirik. Sebab bila kata Tuhan tu ada anak, mencabar dia ni. Tuhan ada anak. Macam orang Kristian kan, dia kata Isa, Nabi Isa, anak-anak Tuhan. Tak ada. Sebab tu acap benar lah. Ayat Tuhan sebut ni, keperangan orang kafir ni, sebut Tuhan ada anak. Ya. Kita orang Islam ni, kita tak nampak lah mana, sebab kita tak teritah nak bagi tu je dah. Baik. Lepas tu, laqad ji'tum syai'an idda. Tuhan kata laqad, sesungguhnya, ji'tum syai'an idda. Maknanya kamu telah datang dengan sesuatu yang besar salahnya. Maknanya kamu telah melakukan satu perkara yang besar salahnya. Sebab tu sebut syirik ni kemuncak kemarahan Tuhan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Tuhan tidak akan apa maaf dosa syirik, tapi dia sanggup maaf dosa lain besar mana-mana pun dia maaf, tapi dosa syirik dia tidak akan maaf. Okay. Di sini Allah memberi jawapan kepada orang-orang yang mengatakan Allah mempunyai anak. Siapa dia yang kata ada anak? Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi dia kata Uzair anak Allah, Uzair ibnullah. Orang Yahudi dia kata Uzair. Kita jarang tahu ni, kita dengar orang Nasrani Kristian tak? Orang Yahudi pun dia kata Tuhan ada anak. Siapa dia? Uzair anak Allah. Dan orang Nasrani berkata Isa anak Allah. Orang musyriki Arab pula kata malaikat, bukan malaikat tu. Malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Tiga golongan ni pakat kata Tuhan ada anak belaka. Orang Yahudi kata Uzair anak Allah. Orang Kristian Nasrani kata Isa anak Allah. Orang musyriki Mekah, kafir Mekah, semua berhala tu, dia kata malaikat anak tino Tuhan. Sedangkan maha suci Allah daripada apa yang mereka perkatakan. Kita orang Islam duduk situ, sebab tu ayat tu lam yalid wa lam yulad. Apa dia tu? Lam yalid, Tuhan tak beranak, wa lam yulad, orang tak beranak ke dia. Tu kan. Tidak diperanakkan, maknanya orang tak beranak ke dia. Tuhan ni dia tak beranak, orang tak beranak ke dia. Dia wujud sejak azali, tak ada permulaan. Baik, itulah dia. Sedangkan Tuhan yang begitu more tu, dia kata Tuhan ada anak. Sebab tu dia kata bagian ni bagian besar. Dakwaan mereka itu amat besar kesalahannya. Besar ke apa? Besar salah. Ini menyebabkan mereka mendapat kemurkaan yang besar juga daripada Allah. Ayat 90 pula. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard. Apa? Takut tak ada nafas dah. Ambil sini pula. Wa taqirrul jibalu hadda. Takadus samawat. Takad maknanya nyagih-nyagih. Hampir-hampirlah as-samawat, langit-langit. Ni kata jamak ni banyak. Kalau as-sama, so langit. As-samawat, langit-langit, 7 petala langit tu. Lagu mana? Nyagih-nyagih lah. Hampir-hampirlah langit tu yatafattarna. Pecah minhu, daripadanya. Mana daripada dengar perkataan tadi, bila dia sebut Tuhan ada anak ni, langit nak pecah. Wa tanshaqqul ard, serta bumi pula hampir terbelah. Langit ni kan perkataan ni, langit ni yatafattar, langit nak pecah, bumi nak terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung gane pula hampir runtuh. Langit nak pecah, bumi nak terbelah, bukit buka gunung gane nak runtuh. Dengan apa? Dengan perkataan bila kata Tuhan tu ada anak. Kita manusia je tak terasa, terkejut, bergegar bila dengar perkataan ni. Sambung lagi ada ni. Anda'au lirrahmani walada. Kilak ke apa? Okay. Kerana bapa tadi dia kata langit nak pecah, bumi nak terbelah, gunung nak runtuh. Kih gapa? Kerana mereka mendakwa mengatakan Allah Ar-Rahman tu mempunyai anak. Sambung lagi dah. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Padahal tiadalah layak, la yamma yang bagi, tak layak.
Siapa dia? Lirrahman, bagi Allah yang bersifat Ar-Rahman itu, yang namanya Ar-Rahman, an yattakhidha walada, untuk mempunyai anak. Okey. Bercanggah dengan sifat ketuhanan dia, nak ada anak. Kita hurah ayat-ayat kita baca tadi. Di sini Allah menggambarkan betapa kejinya kata-kata orang kafir yang mendakwa Allah mempunyai anak. Kata-kata tersebut membawa kesan yang besar, sehingga makhluk yang tidak bernyawa pun terperanjat mendengarnya, seperti langit, bumi dan gunung. Allah menggambarkan hampir saja langit akan pecah, bumi akan terbelah, dan gunung pula runtuh kerana takut kepada kemurkaan Allah. Padahal bukan dia kata, terkejut dia dengar. Okay. Semua makhluk terkejut. Tu dia nak gambar makhluk besar tu. Malaikat tak seroyak. Berkali makhluk lain, pahku ayam, itik, lembu, kubah. Makhluk ni tidak berdosa. Dia dengar manusia kata ni, Tuhan ada anak. Berkali terkejut habis. Huru apa dia dengar. Tergamuk dia kata manusia ni disebut mugalah kata. Semua makhluk terkejut dia sebut. Tadi dia sebut langit bumi, tina yang besar, makhluk lain terkejut habis dengan kata-kata tersebut. Hak tak terkejutnya jin dengan manusia tak merasa apa-apa. Sebab lemon ini ditaklifkan dosa. Ada jin baik, ada jin jahat. Ada jin kafir, ada jin Islam. Manusia gitu juga, ada manusia baik, manusia jahat. Manusia Islam, manusia kafir. Tak? Jadi dia ni saja. 93. Dan kita perabi dia. Isa pukul apa? Cikgu saya. Sedang mulai perabi dah. In kullu man fis samawati wal ard. Takut tak ada nafas tu. Illa atir rahmani abda. Tidak ada sesiapa pun di langit dan di bumi, melainkan ia akan datang kepada Allah Ar-Rahman sebagai hamba. Sebutlah mana-mana makhluk, semuanya akan berlutut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba, sebagai makhluk. Laqad ahsahum wa addahum adda. Demi sesungguhnya Allah telah mengira mereka dengan pengetahuannya, serta menghitung mereka satu persatu. Tidak akan mimpak Tuhan ini. Inilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada benda yang terselindung daripada pengetahuan dan ilmu dia. Sebesar-besar benda, sekecil-kecil benda. Sebutlah berapa. Sebutir pasir yang jatuh, tergelincir daripada atas turun ke bawah pun dalam hitungan dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Allah menguatkan kecamannya kepada orang-orang kafir dengan mengatakan bahawa semuanya adalah milik Allah dan semuanya wajib tunduk dan patuh kepadanya. Sesungguhnya pengetahuan Allah meliputi semua makhluknya. Kalau kita ngaji dalam bab akidah ni, duduk situ kita kena akidah kita ilmu Allah. Ilmu ni mana mengetahui. Setahu mana Allah ni tahu. Setahu mananya Allah ni melihat. Setahu mana Allah mendengar. Itu sifat-sifat kan? 3 sifat. Tuhan mengetahui, Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Dah. Setahu mana? Mudah ya. Tidak ada benda yang dia tak tahu, tak ada benda yang dia tak tengok, tak ada benda yang dia tak dengar. Busi tu lalu. Tak sudah pilih hak mana-mana pun, tak ada benda yang dia tak dengar. Tak ada benda yang dia tak tahu, tak ada benda yang dia tak tengok. Okey. Dan makhluk-makhluk itu pula di bawah perintah dan tadbirnya. Cuba ingat ni. Tidak ada benda berlaku secara kebetulan. Tidak akan berlaku benda melainkan dengan jadual Tuhan. Setiap klik mata kita, kita nak klik lah ni. Pas kita nak berhenti tak saya klik. Kita nak klik pula. Semua Allah tahu sejak azali. Apa nak kata mana?
Kita kata Allah berlaku. Tak sekolah nyo jatuh boleh kita kata. Kita je tak sekolah je. Perancangan Tuhan daripada awal lagi. Satu masa jet ski akan jatuh. Kita tak tahu. Kenapa tak? Kita jalan-jalan jejak air dekat latar licin. Rebah. Kita kata tak ada pasal-pasal lagi lalu kok ni. Kalau lalu kok lahir pun tak rebah. Padahal sejak azali dia Tuhan buat dah. Tak ada dalam jadual Tuhan dah. Pukul sekian, jam sekian, hari sekian, orang ni nak ubah. Nak kata apa? Itu maknanya, dalam tadbiran dia, tidak berlaku keluar daripada perancangan manusia ni. Kan dia buat rancangan gini. Lepas dia buat kaji semula. Berapa peratus target dia tercapai. Benda dia rancang. Berjaya ke tak berjaya dah. Tuhan tak ada. 100% semua benda dia rancang jadi berlaku. Duduk situ, faham tu dah? Tiada satu pun yang terlepas daripada pengetahuan dan kehendaknya. Ni orang ngaji akidah ni. Tidak kita nak bilang sifat Allah saja nak tahu tu Tuhan. Tak ada terlepas satu pun daripada kehendak dia. Dia nak suruh jadi lagu tu, jadi lagu tu. Walaupun nyamuk seekor ni. Nyamuk tu kita tapak tak ada. Nyonya kita tapak tak ada. Apa tak ada? Sebab Tuhan tulis dah. Mutapa nyamuk pukul 8.53 tu tak kena. Apa dah? Barulah kita berasa, ya Allah. Tuhan ni begini mula dia tahu semua benda. Begitu pula Allah mengira tiap-tiap daripada mereka zahir dan batin. Tu, ambil seekor kambing. Aci bilang berapa orang bulu dia. Tapi Tuhan tahu. Ni, dia. Tuhan tahu seekor kambing tu ada berapa orang bulu. Berapa juta. Dalam pengetahuan dia, bila nak luruh. Bila nak luruh bulu tu. Sebab tu dia sebut tu tidak akan jatuh sehelai daun. Kita kelih main-main daun. Malaikat semua di dalam jadual Allah belaka. Pelepuhnya nak turun bila. Selai daun jatuh. Cara jatuh lagu mana, pukul berapa menyentuh bumi, semuanya di dalam kiraan Allah belaka. Ayat 95. Anak habis satu dah. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Dan mereka masing-masing, kita termasuk kita ni, akan datang menghadap Allah pada hari kiamat seorang diri. Berasa lagu mana? Menghadap Tuhan. Tuhan tu raja segala raja. Kita pergi pula bawa benda salah ni. Terus ada royak siapa dia jauh atas dunia apa ada salah. Misalnya kalau ada Tuhan duduk depan kita. Berasa lagu mana? Kita berasa habis salah kita buat. Kita buat gua tu malah semayang hari tu main-main lah gua ni kira orang tak kena marah kau orang tak tentu kalu kau getang orang kau tak? Adalah benda tu. Kita tak cemak dengan pitih ke apa. Nak pergi ngadak dia nyok. Pergi ngadak kan pergi ramai-ramai Tuhan tak boleh pakat-pakat jemuk lah. Ni seorang diri. One by one. Nak kata gapo? Aci meroyak hai manusia. Gapo membuat atas manusia? Aku beri nyawa, aku beri tenaga, aku beri dengan harta, aku beri peluang. Dengan hidup senirnya. Mu tak kena bayar sikit abuk mu nak duduk atas dunia nak apa ni? Cahaya matahari nak oksigen. Aku beri free kamu. Lepas tu gapo membuat kamu seorang hamba? Jawab seorang sama seorang. Ingat hak tu sebut dia. Ingat tak boleh dah. Tuhan sebut ni. Wa kullum atihi yaumal qiyamah farda. Kulluhum musma. Semua mereka, kita lah mereka ni. Ati tu datang, mari nyok hi siapa dia Tuhan, jumpa dengan Tuhan. Bila jumpa tu yaumal qiyamah, hari kiamat. Mari itu lagu mana? Farda. Seorang diri. Tunggal. Okey? Ayat 90 Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat
سيجعل لهم الرحمن ودا. Baik. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dia kena rekeh semua. Beriman, lepas tu buat amalan soleh pula. Sayaj'alu lahumur rahman wudda. Allah akan melimpah-limpah rahmatnya, akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang. Ni. Tiap-tiap seorang daripada mereka akan datang menemui Allah pada hari kiamat masing-masing berkeadaan seorang diri. Tidak ada keluarga yang menemani dan menolongnya. Tadi seorang diri dah. Kemudian Allah menyebut hal orang-orang mukmin, iaitu Allah akan memberikan kecintaan, yakni perasaan kasih sayang terhadap mereka di dalam hati hamba-hamba yang beriman. Ni. Sebab tu sebab innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman ni dia akan ada saudara mara. Ni benda ni bukan orang boleh buat. Perasaan kasih sayang sama orang beriman ni Tuhan akan capuk dalam hati. Sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni maksud dia. Apabila Allah mengasihi seseorang hamba atas dunia ni, bila Tuhan kasih kita ni kan, nak boleh Tuhan kasih ni kan, nak kena tu area dia dulu. Jadi orang soleh dulu, orang bertakwa. Tuhan akan kata ke malaikat Jibril. Dia kata, sesungguhnya aku mengasihi si fulan. Oh, bahagia kalau orang tu ni. Tuhan royak ke malaikat, aku sayang kat orang tu. Hamba aku seorang ni aku sayang. Oleh itu, hai malaikat, kasihilah dia. Kerana aku sayang ke hamba aku ni, menasihon ni, hak duduk kampung sekian, bandar sekian, negeri sekian ni, hai malaikat, mu kena sayang kata ke dia. Lalu kedengaran suara yang menyerukan demikian di langit, ini hadis sahih Muslim lah. Kemudian diturunkan perasaan kasih kepadanya di muka bumi. Maka Allah berfirmanlah sebagaimana ayat 90 tadi. Kesimpulannya, orang yang beriman dan beramal soleh akan ditanam rasa kasih sayang Allah di dalam hati orang mukmin yang lain atas pertalian iman, bukan pertalian kerabat, persahabatan, budi baik dan seumpamanya. Benda ni sudah berjaya dah bil mana? Bukan generasi kita, sebab kita ni amalan kita tidak belah mana. Maka kasih sayang kita sama-sama orang beriman tak belah mana. Apa yang berlakunya dalam sejarah zaman Nabi. Tengok tak? Zaman Nabi, kita dengarkan dalam sirah tu, orang muhajirin daripada Mekah berhijrah ke Madinah, ditaukkan dengan kasih sayang kerana iman ni kan. Siapa bila mari sini, moga orang ni mari dagang dengan tak ada mari selas pinggan. Orang Ansar, penduduk asal Madinah ni kaya raya, keluarga. Dalam ucapan dia kata guana ni, ada seorang sahabat tak ingat nama berapa, dia sebut, dia kata, aku orang hartawan, mu mari daripada Mekah selas pinggan, mari kita bagi dua harta. Siapa dia boleh buat lagu tu? Kasih sayang. Bukan kata tak apalah, kawan tolonglah demo. Kalau demo tak ada berah-berah, kawan kau. Kalau tak ada piti royak lah kawan. Baiklah tu setara tu tak? Kalau orang kaya royak kat orang miskin, dia kata kalau demo berasa ada suka-suka sulit-sulit gapo, marilah aja po. Kawan boleh demo boko nak supik sebelah tak? Kalau ada gapo putu-putu bekalan, marilah. Oh, baiklah tu. Ni dak harta aku banyak, mari kita bagi dua. Hak sedap selagi disebut, aku ada 4 orang bini. Mu pilih mana-mana bini aku 4 orang tu, mu kena hak mana biar aku cerah, cukup edah nikah dengan mu. Tidak dia kata ada 4 ni, ada aku hak semua ambil tua sekali lah, tak berapa nak lah. Aku sayang hak nombor 1, nombor 2, nombor 1 muda. Kau nak cakap rasa? Tapi tak. Dia suruh saya pilih munah hak mana. Lagu mana? Ni mana hak Tuhan sebut dia. Berlaku sungguh bila tengok nama Nabi. Tak ada dah selalu royak. Orang lain tak ada dah lagu tu. Ni ada 2 ayat lagi. Perhabis dah. Pasal nak perhabis surah Maryam dah. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. Ini Allah Nabi Tuhan kata, maka sesungguhnya kami memudahkan turunnya Al-Quran ini dengan bahasamu. Ini Tuhan kecek dengan Nabi kita. Hei Muhammad,
aku buat turun Quran ni benda dengan bahasa yang mudah. Ialah apa tak ada nah. Tinggal gapo pula ni. Memudahkan dengan lidahmu, sebab bilisan nikah ni tak ada terjemuh duduk lain ni. Dengan lidahmu litubashshira bihil muttaqin, untuk memberi berita gembira kepada orang-orang muttaqin, wa tunzira bihi qaumal ludda, dan memberi peringatan kepada kaum orang-orang yang mujrim, orang-orang yang bersalah. Balik Quran ni dia bagi dua, Bashir wa Nazir, memberi berita gembira kepada orang muttaqin dan memberi berita buruk kepada orang-orang yang engkar. Okey. Allah menerangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia telah memudahkan turunnya kitab Al-Quran dengan perantaraan bahasa Arab. Pasal apa dia turun dalam bahasa Arab, iaitu bahasa yang digunakan oleh baginda untuk dibacakan kepada manusia. Sebab Nabi tu orang Arab dah. Jadi waktu Quran dalam bahasa Arab, kemudian supaya baginda menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bertakwa bahawa balasan syurga untuk mereka. Itu orang panggil berita gembira. Bertakwalah kamu, jadi orang baiklah kamu di atas dunia ni, balasan kamu syurga. Itu orang panggil berita gembira. Sebaliknya amaran kepada kafir Quraisy yang engkar bahawa balasan untuk mereka adalah neraka. Ini dia panggil nazir, ancaman muni jahat atas muka dunia. Tak saya dengar perintah Tuhan. Kufur, engkar, jawapannya adalah neraka. Nabi buat dua dibawa, basyiran wa nazira, berita gembira, berita ancaman. Okey. Ayat akhir sekali 98, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Dan amatlah banyaknya kaum-kaum kafir yang kami telah binasakan sebelum mereka. Sebelum umat Nabi Muhammad ni, Tuhan kata banyak dah orang kafir Nabi-Nabi dulu, Nabi kaum Lut, kaum Samud, masuk Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, Nabi, semua Nabi-Nabi dulu tu banyak mana dah dia kata kaum kafir ni yang Tuhan binasakan. Engkau tidak menjadari atau mendengar suara yang sayup bagi seseorang dari orang-orang yang telah dibinasakan tu. Nak dengar mana muka mati habis dah. Jadi Allah telah membinasakan beberapa umat sebelumnya kerana kedegilan serta melakukan maksiat dan kejahatan ini. Tuhan peracu, Tuhan macam-macam, balik bumi, ribut, banjir, macam-macam dah kan? Kita dengar dah dalam tafsir ayat-ayat dulu ni. Kidegil ya, buat maksiat, kupu, jahat. Kalau jauh tidak boleh jadi lagu tu. Mereka itu semua tidak kedengaran suaranya. Lagu mana kaum Nabi Lut yang berjerit itu bila bumi nak kena balik tu, lagu mana umat Nabi Nuh duduk bertepik melulu minta tolong kerana lemah tu, semua itu dia kata kita tak boleh dengar ada suara dia. Kerana apa? Kerana telah dimusnah di telan zaman. Begitulah kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum umatmu ni Muhammad akan menerima balasan yang sama. Selama ni munduk dengar lagu mana umat Nabi Nuh tu, lagu mana binasa umat Nabi Nuh, kaum Nabi umat Nabi Lut, kaum Samud, macam-macam dah, Nabi Ibrahim dah. Semua nabi-nabi tu umat-umat dia tu hancur semuanya, Tuhan musnahkan dia. Maka orang kafir Quraisy hari ni, dia ayatkan Nabi, tidak pelik kalau Tuhan nak buat lagu tu juga, kalau perangannya serupa tu juga. Jadi balik sekali lagi, kita pula lepas pada umat Nabi Muhammad ni. Bila kita baca sejarah lagu tu, maka begitulah balasannya. Kalau sekiranya kita engkar, kufur dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga berjanji kepada Rasulnya untuk mengalahkan kaum musyrikin. Ini janji kemarin. Akhir sekali. Walau macam mana pun kaum musyrikin itu, satu masa nanti Allah akan berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam.